Indonesia mulai kaya. Mereka mulai banyak duit. Dia boleh buat LRT, dia boleh buat yang paling dahsyat sekarang dia nak buat bandaraya baru. Kenapa Indonesia naik sekarang? Karena rasuah menurun, ekonomi naik. Kenapa Malaysia sekarang jadi teruk? Karena rasuah meningkat, ekonomi menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada anggota parlemen Malaysia dan juga politisi-politisi Malaysia, saya mencoba mengutip video atau beberapa cuplikan pernyataan mereka di mana mereka mengakui keberhasilan Indonesia pada saat ini ketika dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah kawan-kawan, perlu kita apresiasi pada saat ini mata dunia tertunjuk di negeri kita, di Indonesia kita cintai ini, dan banyak orang yang memuji kepemimpinan Bapak Presiden kita pada saat ini. Itu suatu kebanggaan bagi kita sebagai anak bangsa. Maka daripada itu saudaraku, tentunya kita harus berbangga dan kita harus terus-menerus menjaga bangsa ini supaya tetap tentram, damai, dan juga bisa menarik para wisatawan asing supaya mereka aman ketika mereka datang di Indonesia ini. Nah, berikut ini saya akan memutar cuplikan pernyataan petinggi-petinggi Malaysia ya, di mana mereka mengakui keberhasilan Indonesia pada saat ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalam. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Ketika saya bertemu dengan bekas menteri-menteri di Indonesia 2 hari yang lalu, saya beritahu mereka, kenapa kamu ambil alih tempat Malaysia? Dia kata, tempat apa Pak? Dulu kami negara yang paling terkenal lawan rasuah. Sekarang negara yang paling terkenal rasuah, terkenal lawan rasuah diambil oleh Indonesia. Kami mengambil alih tempat Indonesia. Dulu Indonesia negara yang paling rasuah, sekarang Malaysia ambil alih. Malaysia pula negara yang paling rasuah sekarang ini. Tahniah kepada Malaysia kerana ambil alih tempat Indonesia. Bekas menteri yang saya bercakap itu, lepas pilihan raya dia diberi senarai oleh partinya untuk jadi menteri. Jokowi menghantar nama-nama cadangan parti-parti politik kepada KPK. Bila KPK menapis, 2 bekas menteri itu tak layak jadi menteri kerana dia bertaraf merah, kad merah. Parti itu terpaksa kemuka nama lain. Bila KPK, Badan Pencegah Rasuahnya, lulus, baru Jokowi angkat menjadi menteri.
Di Malaysia, kalaulah barisan menteri yang ada ditapis oleh KPK, seko pun tak layak jadi menteri. Bekas menteri itu bertanya saya, Badan Pencegahan Rasuah Malaysia MACC di bawah siapa? Saya kata di bawah Perdana Menteri. Saya bertanya balas, di Indonesia KPK di bawah siapa? Dia kata KPK di Indonesia di bawah Tuhan. Artinya badan ini tidak takut kepada sesiapa. Hatta orang kesayangan Jokowi, yaitu Datuk Banda, Wali Kota Jakarta, dipanggil oleh KPK untuk disiasat, yaitulah Ahok. Inilah perkembangan negara jiran kita selepas reformasi. Bagaimana mereka membuat perubahan? Mereka lawan rasuah dan Indonesia sekarang meningkat maju. Saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Nak dapat pembantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Dia akan panggil menteri. Tuan-tuan, 2 jam orang bawah bersoal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketa-keta. Saya tengok, kalau orang Melayu hanya menyokong saja, lepas tu Quran pun tak ada diajar dengan sepenuh-penuhnya. Jadilah orang Melayu hari ini duduk di kampung menjadi orang Melayu yang tak dapat berfikir, cannot think. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau pergi ke Indonesia hari ini, kalau tuan-tuan pergi pada hari Isnin, ya, Isnin malam Selasa, tuan-tuan buka TV Indonesia. Hari Isnin malam Selasa selama 2 jam ada program namanya Mata Najwa. Saya ingat orang perempuan tahu, kalau dah pergi Indonesia tahu Mata Najwa. Program Mata Najwa ni disiarkan live ke seluruh Indonesia, dan penonton dia saya ingat 5 kali ganda daripada tuan-tuan ni, ramai lagi. Dia punya pengurusi orang perempuan, Najwa nama dia, tak silap, ya. Dia akan panggil siapa? Dia akan panggil Presiden Jokowi. Dia akan panggil menteri. Macam ni sekarang ni ada isu 1MDB. Dia akan panggil Menteri Kewangan. Dia akan tanya Menteri Kewangan live di depan 500 orang dan disiarkan ke seluruh Indonesia. Dia soal selama 2 jam, tuan-tuan. 2 jam orang bawah bersoal. Jadi Presiden Jokowi yang duduk di situ menjawab dengan terketa-keta. Saya tengok, maknanya digalakkan transparansi, ketelusan. Selain daripada Mata Najwa, ada lagi satu program TV juga namanya Indonesian Lawyers Club. Indonesian Lawyers Club. Yang tadi Mata Najwa. Ini boleh di Google, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada wifi 4G ke, sekarang boleh buat. Mata Najwa buka, ada beratus-ratus rakaman dia buat. Jokowi dengan Ahok. Saya suka tengok, ya. Jokowi dengan Ahok. Jokowi Gubernur di Jakarta dulu, Ahok timbalan Gubernur di Jakarta. Cuba tengok. Masa itu dia Gubernur lagi di Jakarta, Jokowi. Disoal oleh Mata Najwa ni. Dan Ahok seorang Cina. Jakarta 98% orang kita. Hari ini Ahok jadi Gubernur di Jakarta. Gubernur.
Governor tu menteri besar. Maknanya di Indonesia sekarang orang Cina boleh jadi governor di Jakarta. 98% orang kita. Tunjuk advance-nya orang di Indonesia daripada kita sini. Kita sini bukan main lah. Nak pergi serang Petaling Street, nak serang sana, nak menyerang saja. Betul ke kita ni sehebat yang kita nak tunjuk itu? Are we really good dalam bidang ekonomi? Dah kuat ke kita ni? Dalam bidang peperangan, betul kita dah hebat? Dalam bidang pembinaan bangsa, kita dah kuat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor ke? Kita dah boleh buat bangunan 80 tingkat ke? Kita dah boleh jadi kontraktor boleh jadi pomen kereta ke? Kita dah jual komputer. Mana kedai komputer kita? Very that strong. Kita nak tunjuk sombong kepada orang Cina misalnya. Tuan-tuan, saya nak buat satu cerita ya. Saddam Hussein, Iraq, dia presiden Iraq, lawan dengan Iran. Iraq lawan Iran 10 tahun perang. Saya ingat habis separuh duit minyak dia membeli senjata Amerika. Iran pula belanja duit banyak beli senjata daripada Rusia. Habis perang, tak ada siapa menang. Iraq pun tak menang, Iran pun tak menang. Saddam Hussein kata, masa kita perang 10 tahun antara Iraq dengan Iran, Kuwait curi minyak kita. Kuwait curi, masuk dia punya pipe tu, dicuri, dia masuk ke dalam Iraq, dicuri bawah tanah. Saddam Hussein kata, dia minta izin daripada Amerika Syarikat, Iraq nak ambil balik minyak kita. Jadi Amerika ni kata, okey, suka tinggal lah. Iraq serang Kuwait, Kuwait kalah. Apabila Kuwait kalah, Kuwait mengadu ke bangsa-bangsa bersatu. Dia kata, kami diserang oleh Iraq, tolonglah kami. Jadi bangsa-bangsa bersatu, Amerika dalam tu, bangsa-bangsa bersatu bincang Security Council. Akhirnya mereka putus, Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Ni tadi Amerika suruh benarkan Iraq pergi serang Kuwait. Sekarang Amerika dalam bangsa-bangsa bersatu bersetuju bahawa Iraq mesti keluar daripada Kuwait. Akhir Saddam Hussein kata, kami masuk dulu dengan kebenaran Amerika Syarikat. Akhirnya tentera bangsa-bangsa bersatu serang Kuwait. Tapi bukan tentera bangsa bersatu, tentera Amerika serang Kuwait. Lepas tu, lepas masuk Kuwait, masuk ke Iraq, tangkap Saddam Hussein. Lepas tu hukum gantung sampai mati. Jadi tuan-tuan, jangan ikut perangai Saddam Hussein. Bodoh sombong. Orang kampung saya kata, goda ontak. Tunjuk act. Ini orang Melayu kita di Malaysia, geng-geng sebelah sana tu nak tunjuk act. Macam mana nak perang dengan orang Cina? Serang orang Cina. Besok kita berlawan dengan Singapura, kita serang Singapura. Belakang Singapura tu ada negeri Cina, ada negeri Amerika. Boleh kita perang dengan negeri Amerika dengan negeri Cina? Ini cari penyakit.